Baik saudara, paparan dari negeri di bawah bayu, fenomena El Nino beri kesan serius terhadap sektor pertanian di Sabah. Perinciannya langsung bersama rakan penyampai Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Baik dia. Cuaca panas dan kemarau akibat fenomena El Nino yang melanda negara ini telah memberi kesan yang serius terhadap sektor pertanian Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, kadar hujan yang amat rendah pada Januari dan Februari lepas telah memberi kesan kepada tanaman dan pengurusan tanah untuk pertanian, menyebabkan hasil pertanian berkurangan. Datuk Jeffrey yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Negeri menerusi hantaran Facebooknya memberitahu cuaca panas dan kemarau berpanjangan memberikan cabaran besar untuk pengeluaran makanan bagi keterjaminan makanan di Sabah. Jelasnya beberapa langkah telah diambil bagi mendepani situasi itu, antaranya menangguhkan aktiviti pertanian tertentu dan penggunaan jenis tanaman yang memerlukan kurang air atau boleh bertahan ketika musim kemarau. Pengusaha juga dinasihatkan tidak menyimpan stok dalam jumlah besar selain mengambil langkah mengurangkan kerugian. Catuan air dan penggunaan pam air mudah alih juga telah digerakkan bagi memastikan bekalan air mencukupi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah merekodkan sebanyak 961 kes kebakaran terbuka sejak Januari lalu hingga semalam. Pengarahnya Abdul Razak Muda berkata, jumlah direkodkan itu melibatkan kes kebakaran belukar, lalang, kebun, ladang, hutan dan gambut di seluruh Sabah. Abdul Razak berkata tuaran adalah antara 7 daerah merekodkan jumlah kes kebakaran terbuka paling tinggi iaitu 207 kes. Diikuti Kota Kinabalu 165, Kota Belud 136, Penampang 60, Kuala Penyu 56, Kimanis 55 dan 50 kes di Papar. Semalam jumlah kes harian menyaksikan sebanyak 40 kes kebakaran terbuka direkodkan melibatkan kawasan seluas 95.29 hektar merangkumi belukar, lalang, hutan, kebun dan ladang. Daripada jumlah itu juga kebakaran belukar dan lalang melibatkan keluasan 56.85 hektar, hutan 32.37 hektar, manakala kebun dan ladang sebanyak 6.07 hektar. Beliau turut menasihati orang ramai khususnya golongan petani supaya tidak melakukan pembakaran terbuka sepanjang tempoh fenomena El Nino yang menyebabkan cuaca panas dan kering ketika ini. Operasi pemadaman kebakaran terbuka giat dilaksana anggota JBPM Sabah dan untuk perkembangan lanjut kita bersama dengan wartawan Serina Olivia Chong di lokasi. Olivia. Baik, terima kasih rakan penyampai. Ketika ini saya bersama Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah Tuan Farhan Sufian Borhan. Baik Tuan, terima kasih bersama kami dan mungkin Tuan boleh berikan sedikit perincian berhubung operasi daripada pihak JBPM Sabah. Untuk makluman, kita sekarang berada di berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Tunas Bakti, Mengkatal. Dan kita lihat kawasan belakang kita ni sedang berlakunya pembakaran terbuka dengan keluasan lebih kurang dalam 20 ekar. Dan tindakan operasi sedang kita laksanakan yang ke mana kita risau akan merebak ke kawasan perumahan yang berhampiran di kawasan sinilah. Dan dalam tempoh masa terdekat ni pasukan unit drone kita pun akan meninjau juga untuk memastikan bahawa kemerebakan itu tidak berlaku di kawasan-kawasan yang orang cakap yang lebih membahayakan lagi lah. Dan untuk makluman, ini merupakan kebakaran yang ke-10 untuk hari ini dan merupakan kebakaran yang ke-958 pada tahun ini dan pembakaran terbuka di Sabah ini amat membimbangkanlah daripada kami pihak jabatan. Dan mungkin sedikit nasihat Tuan kepada masyarakat awam kita di luar sana yang sekiranya masih membuat pembakaran secara terbuka ni Tuan. Okey, kami daripada pihak jabatan menyerulah supaya hentikanlah pembakaran terbuka. Kita lihat di kawasan Sabah kita ni keadaan jerebuh amat membimbangkan, walaupun dimaklumkan keadaan jerebuh belum lagi di peringkat yang berbahaya, tetapi dengan keadaan sekeliling pada hari ini dan juga minggu ini amat membimbangkanlah daripada kami pihak jabatan dan diharap tidak ada lagi berlakunya pembakaran terbuka. Cukuplah untuk pembakaran terbuka untuk kali ini. Memang amat orang cakap pada tahun ini memang amat teruk jika dibandingkan dengan tahun-tahun lepas. Baik, terima kasih kepada Tuan Farhan atas perkongsian tadi. Kepada anda semua, hentikan pembakaran terbuka. Kembali bersama rakan studio. Baik Olivia.
Sementara itu, kualiti udara di Kimanis mencatatkan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat apabila merekodkan bacaan 155 setakat pukul 4 petang. Berdasarkan kemas kini di laman sesawang Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APISM, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Kimanis meningkat berbanding 154 pada pukul 10 pagi. Kemerosotan kualiti udara ini dipercayai berpunca daripada kebakaran kawasan hutan dan belukar di Kota Kinabalu, Kota Belud, Penampang, Kuala Penyu, Kimanis dan Papar. Sementara itu, dua lagi kawasan di negeri ini merekodkan bacaan IPU sederhana iaitu Kota Kinabalu dan Tawau, masing-masing merekodkan IPU 80 dan 52. Bacaan IPU 0 hingga 50 menunjukkan kualiti udara adalah baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan melebihi 300 adalah berbahaya. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail bertitah anggota Pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM perlu menggalas tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab dan amanah. Titah baginda ini kerana tugas menjaga keamanan dan keselamatan negara adalah pekerjaan yang mulia di sisi agama dan wajar dilakukan dengan seikhlas hati demi bangsa, agama dan negara. Tuanku Said Faizuddin bertitah warga PDRM juga perlu melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan sesuai slogan Polis dan Masyarakat Berpisah Tiada. Baginda bertitah demikian selepas berkenan berangkat ke program ramah mesra bersama warga PDRM Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tawau di Masjid As-Salam IPD Tawau. Dalam titahnya, Tuanku Said Faizuddin turut menyarankan anggota PDRM sentiasa menambah ilmu pengetahuan sebagai bekalan dalam menghadapi cabaran masa kini. Tambah baginda dalam kesibukan mengejar masa untuk memastikan penugasan berada pada tahap yang terbaik, mereka juga perlu berkomunikasi dan menjalani aktiviti berkualiti bersama keluarga kerana ia penting bagi mengeratkan hubungan kekeluargaan. Tuanku Said Faizuddin turut berkenan ke majlis santapan dan beramah mesra dengan warga IPD di Dewan Terbuka IPD Tawau. Para penjaja dan pengusaha di tapak Bazar Ramadan diingatkan agar sentiasa menjaga tahap kebersihan diri dan persekitaran tapak bazar masing-masing. Mereka juga perlu memastikan bahan jualan terutama jenis makanan yang dimasak bersih bagi mengelak sebarang jangkitan penyakit disebabkan makanan yang tercemar. Nasihat itu disuarakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif semasa melawat Bazar Ramadan di Pekan Membakut. Menjadikan bazar ini sebagai salah satu mata pencarian dan di samping itu saya meminta kepada semua pengusaha gerai agar menjaga kebersihan, menjaga kualiti makanan yang mereka sajikan dan mereka jual. Dan saya juga berharap agar bazar kali ini dapat mendatangkan keuntungan. Terdahulu, Datuk Dr. Muhammad Arifin yang juga adun Membakut menyampaikan sumbangan peribadinya kepada 99 orang peniaga di Bazar Ramadan Pekan Membakut. Sementara itu, Ketua Isi Rumah di Dun Membakut yang membabitkan 4,000 buah rumah akan menerima bingkisan Ramadan. Bingkisan Ramadan Adun Membakut ini telah diserahkan kepada pengerusi-pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung dan ketua-ketua adat untuk diagih-agihkan kepada penduduk di kawasan Dun berkenaan. Menurut Datuk Dr. Arifin, pemberian bingkisan Ramadan berupa sejadah dan buah kurma ini merupakan program tahunannya sebagai tanda ikatan ukhuwah daripada pemimpin kepada rakyat. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah bayu dan terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama dengan dia. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Redwin langsung dari Sabah.